Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda Bahasa Melayu SPM. Tajuk yang akan dikongsikan hari ini ialah penanda wacana. Tahukah anda apa itu penanda wacana? Jom kita tengok. Penanda wacana merupakan perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan sesuatu idea, hujah atau pandangan seseorang semasa menulis atau berucap. Dengan menggunakan penanda wacana, ia mampu mewujudkan pertautan dan kesinambungan antara sesuatu teks dengan yang lain sehingga terbentuk kesatuan. Itulah dia penanda wacana. Penanda wacana ini berfungsi untuk menyambungkan ayat dengan ayat ataupun menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain ataupun melahirkan ayat-ayat dan perenggan yang berkesinambungan, gramatis dan bermakna. Itu penanda wacana. Pentingnya penanda wacana dalam penulisan bahasa Melayu. Baik, kita tengok gambar ni. Antara gambar A dengan gambar B, mana satu pilihan anda? Sudah tentu kita akan pilih bahagian A kerana nampak lebih cantik, tersusun dan kemas. Betul tak? Nampak sedap juga pada cikgu. Kenapa? Ini perumpamaan sebagaimana kita menulis karangan, ada penanda wacana ataupun tidak ada penanda wacana. Karangan biasa tanpa menggunakan penanda wacana ibarat pilihan B. Sekiranya karangan kita ada penanda wacana yang betul, ibarat kumpulan A. Itulah perbandingan yang cikgu nak buat hari ini. Baik. Jadi cikgu, macam mana saya nak pilih penanda wacana untuk karangan saya supaya karangan saya menjadi satu karangan yang gramatis, tersusun, matang dan sedap dibaca oleh sesiapa sahaja. Ini cikgu berkongsi sedikit penanda wacana yang boleh dikongsi dengan anda. Ada banyak lagi penanda wacana yang boleh anda cuba, tapi cikgu berkongsi sedikit. Mungkin daripada sedikit ini boleh anda gunakan dan memberi manfaat. Baik, okey, kita lihat ini penanda wacana untuk memulakan karangan. Cikgu kongsi 12 penanda wacana di sini. Okey, boleh pilih yang mana anda rasa sesuai untuk anda. Okey, contohnya untuk memulakan karangan anda boleh menggunakan perkataan seperti pada era globalisasi ini, atau dewasa ini masyarakat Malaysia. Itu menandakan karangan anda lebih matang. Sila baca ke-12 penanda wacana ini dan boleh pilih mana satu yang senang anda ingat. Boleh pilih je yang mana-mana sesuai. Tapi penanda wacana ini hanya boleh dan sesuai digunakan untuk memulakan karangan anda. Okey? Alright, kita tengok seterusnya penanda wacana yang lain. Okey, untuk setelah anda membuat pendahuluan anda tadi dan menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk memulakan karangan pendahuluan anda, dan anda juga akan memulakan isi. Betul, lepas pendahuluan anda akan buat isi. Baik, untuk memulakan isi anda boleh menggunakan penanda wacana seperti berikut. Ada 10 penanda wacana yang sesuai anda gunakan. Okey, selain itu, di samping itu, sementara itu, selain daripada itu, seterusnya, selanjutnya. Okey, ada 10 pilihan untuk anda dan anda boleh pilih mana satu yang sesuai untuk memulakan isi baru anda. Okey, terpulang isi ada 3 ke 4 atau 5. Pastikan anda tidak mengulangi penanda wacana yang sama supaya karangan anda lebih variety, lebih gramatis, lebih seronok, lebih cantik karangan tersebut, sedap dibaca. Jangan memulakan isi pertama kamu guna selain itu, masuk isi kedua pun selain itu.
ketiga pun selain itu. Bosan kan? Ada 10 ni, boleh pilih mana-mana. Tapi jangan ada pengulangan. Itu tipsnya. Pilih mana satu yang anda mahu. Selain itu, di samping itu, seterusnya, selain daripada itu, sementara itu, ada 5 kat situ. Kalau isi anda ada 5, seboleh-bolehnya penanda wacana ini jangan diulang, supaya nampak kematangan karangan anda di situ dan lebih dramatis. Okey. Seterusnya, kita lihat pula penanda wacana untuk huraian isi karangan anda. Okey, mula tadi anda kata seterusnya kebaikan membaca ialah kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Okey, lepas tu nak sambung ayat untuk huraian isi tersebut. Gunakanlah penanda wacana ini, iaitu ada 8 penanda wacana untuk menghuraikan isi karangan anda yang telah cikgu kongsikan bersama. Okey, hal ini demikian kerana membaca meluaskan pandangan kita, memberi pelbagai idea kepada kita. Itu penerangan selepas kamu memulakan isi pendahulu mula-mula tu. Okey, ini nak huraikan isi karangan anda tadi. Boleh guna hal ini demikian kerana, hal ini berlaku kerana, hal ini terjadi kerana, dan banyak lagi. Hal ini tercetus apabila. Ini tempat ini penanda wacana yang sesuai untuk menghuraikan isi karangan anda tadi. Ada 5 isi contohnya. Boleh pakai ke mana-mana 5 penanda wacana huraian isi karangan yang berbeza. Ingat je lah yang mana anda boleh gunakan. Hal ini demikian, satu untuk isi yang pertama. Untuk huraian isi yang kedua, kamu mungkin boleh pakai hal ini berlaku kerana. Yang ketiga, hal ini tercetus apabila. Okey, boleh guna ada kepelbagaian wujud di situ. Baru menarik karangan kita. Okey? Alright. Seterusnya, cikgu nak berkongsi dengan anda penanda wacana untuk memberi contoh dalam karangan. Okey, mula-mula anda berikan fakta, kemudian anda akan berikan huraian, dan akhirnya anda mesti akan bagi juga untuk contoh. Mesti ada contoh. Jadi macam mana nak masukkan contoh? Ini penanda wacana yang anda boleh masukkan untuk memberi contoh dalam mengukuhkan lagi isi karangan anda tadi. Okey, anda boleh pakai tamsilnya ataupun sebagai contoh, okey, dan sebagainya. Anda boleh pilih daripada penanda wacana tersebut. Cikgu ada 5 je. Boleh kalau tak nak pakai 5 ni, boleh pakai yang lain. Tapi ini kebiasaannya cikgu berkongsi yang selalu digunakan. Right? Ini untuk contoh. Seterusnya, cikgu berkongsi dengan anda senarai penanda wacana untuk huraian pendapat yang berbeza. Sekiranya ada sesuatu yang berbeza daripada pendapat kamu nak bagi pendapat yang berbeza daripada isi tersebut, kamu boleh pakai penanda wacana ini. Contohnya, walau bagaimanapun, walakin begitu. Walakin tu apa cikgu? Walakin tu walaupun begitu. Macam itulah. Okey. Namun demikian, di sebalik itu, dalam pada itu, dari sudut lain, memang itu untuk pendapat yang berbeza. Okey, ini penanda wacana untuk pendapat yang berbeza. Okey, seterusnya. Okey, kita dah buat pendahuluan, kita dah buat isi, kita dah huraikan isi, kita dah bagi contoh, dah siap dah semua. Ya, perenggan terakhir pastinya kita akan buat penutup untuk kesimpulan daripada karangan kita tadi. Barulah lengkap sebuah karangan anda. Okey, satu karangan tu mesti ada pendahuluan, isi dan juga penutup. Okey, untuk penutup, kesimpulan kan anda boleh gunakan penanda wacana ini. Okey, apakah penanda wacana yang sesuai? Kesimpulannya, konklusinya, tamsilnya, intihadnya, secara keseluruhannya, boleh pilih daripada 9 penanda wacana yang cikgu kongsikan untuk digunakan sebagai penutup
karangan anda. Kesimpulan. Okey? Boleh? Alright. Okey. Cikgu, saya tak jelas lagi. Okey, cikgu tunjukkan contoh penanda wacana yang digunakan dalam karangan supaya nanti anda boleh dapat lebih banyak idea. Okey, ini contoh penggunaan penanda wacana di dalam karangan bahagian isi. Pendahuluan, buat pendahuluan dahulu, gunakan penanda wacana yang sesuai, kemudian anda masuk perenggan isi. Ini contoh yang anda jumpa penanda wacana di bahagian isi. Okey, apa dia? Antara kepentingan amalan gaya hidup sihat ialah, kita gunakan perkataan antara di situ. Okey, kemudian macam mana kita nak huraikan isi tersebut? Gunalah ini. Hal ini amat signifikan. Nampak? Kat situ nampak kematangan kita. Okey, kemudian kita dah huraikan karangan tu, apa kita perlu buat? Nak buat contoh, mesti bagi contoh. Gunakanlah ayat sebagai contoh. Masukkan contoh isi tersebut yang bersesuaian. Okey. Kalau nak sekiranya anda mahu karangan anda lebih nampak matang dan gramatis, anda boleh masukkan peribahasa, mutiara kata, okey, yang sesuai untuk menjadikan karangan anda itu lebih matang, lebih gramatis. Gitu. Okey, contohnya kat sini, hal ini persis peribahasa. Masukkan peribahasa yang sesuai dengan isi anda. Jangan tak ada kena-mengena. Walaupun penanda wacana anda guna canggih, tapi peribahasa yang tak sesuai, tak dapat markah juga. Jadi masukkan peribahasa yang sesuai yang anda tahu. Contoh kalau membaca, apakah peribahasa yang sesuai? Kita boleh masuk hal ini persis peribahasa membaca jambatan ilmu, ataupun kita tengok kat sini, hal ini persis peribahasa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kan peribahasa yang mudah kita ingat. Okey. Alright. Baik, itu untuk isi yang menggunakan penanda wacana, isi karangan. Okey, baik. Untuk kesimpulan ini, perenggan kesimpulan yang cikgu kongsikan dengan anda, apakah penanda wacana yang digunakan. Kita boleh nampak cikgu dah highlightkan kat situ warna merah. Cikgu dah bagi tulisan tu warna merah, itu tandanya dia penanda wacana. Okey, contohnya perkataan dia apa? Tuntasnya. Peribahasa Melayu ada menyebut. Gitu. Itu penanda wacana untuk menghubungkan ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan, ataupun menghasilkan karangan itu lebih gramatis. Nampak penggunaan penanda wacana itu sendiri. Mudah? Masih kurang faham? Boleh ulang lagi tengok video ini untuk lebih kefahaman. Okey? Alright. Maka tamatlah perkongsian cikgu pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Fairuzah. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa untuk terus bersama untuk menonton video-video yang akan datang, tips yang akan cikgu kongsikan bersama dengan anda. Boleh kongsi, like, okey? Jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan, like video ini sekira memberi manfaat kepada anda, dan boleh komen video ini sekiranya anda ada sebarang pertanyaan. InsyaAllah kalau ada masa, cikgu akan balas. Okey, jumpa lagi pada perkongsian akan datang dalam channel Cikgu Fairuzah. Bye.